Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan kod arahan struktur kawalan ulangan for dan while dalam atur cara Python. Objektif ialah membina atur cara menggunakan struktur kawalan ulangan dalam menyelesaikan masalah, iaitu kita gunakan for loop ataupun while loop. Pertamanya kita ingat dulu definisi. Definisi struktur kawalan ulangan ni ialah membolehkan pengatur cara mengarahkan komputer untuk melaksanakan langkah-langkah tertentu secara berulang kali. Ni berulang kali. Maka that's why kita panggil dia loop, berulang kali. Dua jenis struktur kawalan ulangan. Yang pertama, struktur kawalan ulangan untuk ataupun dipanggil for loop. Ini dikawal dengan bilangan lelaran yang diketahui, iaitu kita tahu berapa kali kita nak ulang atur cara kita tu. Sinteks dia gunakan perkataan for. Dan yang kedua ialah struktur kawalan ulangan selagi ataupun while loop, dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Bilangan ulangan kita tak tahu berapa. Dan sinteks yang digunakan ialah while. Kita tengok dulu struktur kawalan ulangan selagi, while. Ini adalah cara kita menulis struktur kawalan ulangan selagi, iaitu menggunakan perkataan while, syarat dalam bentuk ungkapan boolean dan kemudian ada semicolon, kemudian pernyataan. Ini adalah contoh atur cara yang menggunakan struktur kawalan ulangan while. Kita tengok dulu. Saya buat satu pemboleh ubah pilihan dan saya setkan pilihan sama dengan y, iaitu string. While pilihan sama dengan y ni adalah yes lah maksudnya. Nama, saya dah setkan pemboleh ubah nama dan saya minta pengguna masukkan nama. Kemudian saya minta pengguna masukkan umur. Kemudian saya paparkan semula nama pengguna tersebut, nama yang telah dimasukkan, dan juga saya paparkan semula umur berapa tahun. Kemudian saya tanya pula soalan kepada pengguna, adakah anda ingin meneruskan? Kalau pengguna tekan Y, maka ulangan looping ini akan pergi balik semula kepada baris ketiga ni, dan dia akan memulakan sekali lagi arahan ni daripada baris ke-4 sehingga baris ke-8. Sekiranya pengguna memilih T, maka atur cara ini akan berhenti. Kita tengok output dia. Masukkan nama. Kemudian umur. Dan kita paparkan semula nama dan umur. Kemudian saya tanya nak teruskan. Kalau saya tulis ya, dia masukkan semula nama, masukkan umur semula, dan dia paparkan semula. Kemudian saya pilih T, maka atur cara akan terhenti. Seterusnya kita lihat struktur kawalan ulangan untuk, iaitu for. Baik, ini adalah situasi untuk struktur kawalan ulangan for. Hamdan perlu membina atur cara untuk memaparkan senarai nombor seperti berikut. Jadi sinteks untuk struktur kawalan ulangan for, kita akan gunakan perkataan for, kemudian pemboleh ubah gelung, and then in, dan juga senarai nombor yang kita nak masukkan. Pemboleh ubah gelung ni terpulang pada pengatur cara. Nak guna huruf I boleh, huruf A boleh, huruf X boleh, tak kisah. Janji dia merupakan satu pemboleh ubah untuk gelung tersebut. Ini adalah atur cara bagi situasi tadi. Saya setkan dulu nombor tersebut, senarai nombor tu menjadi satu senarai, iaitu saya bagi nama dia pemboleh ubah nombor dan saya setkan senarai. Kemudian
saya tulis struktur kawalan ulangan for I in nombor, kerana kita nak gunakan senarai ni. Jadi selagi I ni berada dalam lingkungan nombor, pemboleh ubah nombor ni, list nombor, senarai nombor ni, maka dia akan print I. Maksudnya dia akan print lah setiap nombor tersebut. Tengok output dia. Ini merupakan output dia. Okey, dia paparkan semula nombor yang dalam senarai tadi. Seterusnya ialah fungsi range. Dalam struktur kawalan ulangan for, kita boleh gunakan fungsi range. Ada 3 jenis fungsi range, iaitu yang pertama, range henti, range mula henti dan range mula henti langkau. Kita tengok satu persatu. Okay, ini adalah sintaks untuk fungsi range. Kita akan gunakan for I in range, dan kita gunakan range di sini. Kemudian pernyataan dia. Okey, kita tengok yang pertama ialah range henti. Henti ni adalah untuk integer berakhir. Maksudnya urutan akan bermula dengan sifar sehingga 1 digit sebelum henti. Contohnya range 5. Maka senarai akan mula dengan 0, 1, 2, 3, 4. 4 ni maksudnya dia berhenti 1 digit sebelum nilai yang berada dalam range ni. Maka ulangan sebanyak 3 kali berlaku. Ni adalah contoh atau cara for I in range 5, print I. Kita paparkan semula I. Jadi outputnya ialah 0, 1, 2, 3, 4. Kita tahu bila range henti bermaksud dia akan berhenti sebelum nombor 5. Dan dia akan bermula dengan 0. Okey, ingat ya. Seterusnya ialah range mula henti. Bagi range mula henti pula, dia untuk mula merupakan integer permulaan dan henti adalah integer berakhir. Urutan akan bermula dengan integer mula sehingga 1 digit sebelum henti. Contohnya range 3, 7. Maka kita tahu ini adalah kita akan mula dengan nombor 3 dan kita akan berakhir dengan 1 digit sebelum 7. Maka senarai tersebut akan jadi seperti 3, 4, 5, 6. Kerana ini adalah mula, nombor bermula, dan ini adalah nombor berhenti. 1 digit sebelum nombor berhenti. Ini adalah atau cara dia. For I in range 3, 7, print I. Jadi dia akan paparkan 3, sebab dia mula dengan 3, 4, 5 dan 6. Berhenti di 6 kerana 1 digit sebelum henti. Boleh ya? Seterusnya ialah range yang ketiga, iaitu range mula henti langkau. Mula merupakan integer permulaan, henti merupakan integer berakhir, dan langkau merupakan perbezaan 2 digit bersebelahan. Contohnya, range 3, 10, 2. Kita tahu kalau begini, range akan bermula, senarai akan bermula dengan nombor 3, berakhir 1 digit sebelum 10, dan 2 merupakan langkau ataupun perbezaan 2 digit bersebelahan. Beza 2 nombor. Okay. Kita akan mula dengan 3, kemudian nombor seterusnya ialah 5 dengan 3 ni kita tolak 2 lah sebab langkau 2. Kemudian 5 kepada 7 langkau 2, 7 kepada 9 langkau 2. Berhenti di 9 kerana henti kita adalah 10 dan kita mesti berhenti 1 digit sebelum 10. Maka ulangan sebanyak 4 kali berlaku. Ini adalah satu caranya. For I in range 3, 10, 2, print I. Maka kita akan dapat mula dengan 3, kita langkau sebanyak 2 dan kita berhenti sebelum 10. Baik, saya ingin pelajar semua cuba latihan ini. Senaraikan nombor-nombor bagi fungsi range berikut. Soalan yang pertama ialah range 10. Yang kedua ialah range 5, 16.
Yang ketiga ialah range 0, 35. Dan soalan keempat ialah range 5, -1, -1. Saya harap pelajar dapat menyelesaikan latihan ini. Tahniah kerana menjawab latihan ini. Jika ada sebarang soalan, bolehlah email kepada saya seperti email yang tertera. Sekian, terima kasih.